Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Rafi'i bin Muhammad, nombor metrik 276470. Di sini saya akan membincangkan isu berkenaan dengan undang-undang Islam yang terpinggir berbanding dengan undang-undang sivil di Malaysia. Undang-undang Islam telah lama termaktub di dalam sejarah Islam sejak dari zaman Rasulullah lagi dan sehinggalah ke hari ini. Manakala ilmuwan barat zaman dahulu berasa kagum dengan mengambil sebagai satu bahagian kajian dan rujukan oleh mereka, iaitu terhadap agama Islam ini, dan sama ada di dalam bidang kesihatan, sosial, politik dan ekonomi. Zaman dahulu para ilmuwan barat menggunakan kaedah-kaedah dalam Al-Quran dan mereka mengkaji kaedah-kaedah ini. Sejarah telah membuktikan bahawa tanah Melayu telah menerima Islam sejak dari zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Maksud di sini, sejarah Islam itu sendiri telah membuktikan kerajaan Melaka telah menerima Islam yang telah dibawa oleh pedagang-pedagang Arab ke tanah Melayu pada ketika itu. Namun begitu, semenanjung tanah Melayu pada awal kewujudannya telah pun menerima Islam seperti yang berlaku di kerajaan Kedah Tua. Seperti yang kita sedia maklum, walaupun kita tahu kerajaan Islam itu telah bertapak di Melaka zaman Kesultanan Melayu Melaka, akan tetapi sebelum itu pedagang-pedagang Arab telah sampai di semenanjung tanah Melayu ini, iaitu di kerajaan Kedah Tua. Okey, kita pergi kepada teori atau konsep berkaitan dengan isu yang dibincangkan ini. Itu para cendekiawan dan ilmuwan Islam dahulu adalah lebih maju dari pemikir barat, namun mereka ini tetap bersandarkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak semena-menanya membuat peraturan atau selain daripada ajaran yang termaktub di dalam Al-Quran itu saja. Maksudnya di sini para ilmuwan dan bijak pandai zaman dahulu, zaman Rasulullah ataupun di zaman Khalifah, mereka ini tidak mencipta teori ataupun tidak mereka-reka undang-undang selain daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu sendiri sebagai undang-undang. Yang mana kita tahu hukum hudud ataupun hukum yang dilaksanakan di tanah Arab sehingga hari ini dikirakan hukum yang telah digunakan pakai sejak sekian lama dari zaman Rasul lagi. Manakala para pemikir dan ahli falsafah barat pula telah banyak menggunakan ideologi mereka ke atas pentadbiran ekonomi dan mencipta undang-undang yang berlandaskan logik akal semata-mata. Di sini seperti yang kita sedia maklum, ahli para pemikir barat ni, ahli falsafah ataupun ahli bijak pandai daripada negara barat hanya menggunakan akal mereka dan tidak berlandaskan pada kitab-kitab ataupun tidak berlandaskan kepada ajaran agama mereka sendiri. Ini seperti yang kita sedia maklum lah, berbagai-bagai teori telah timbul pada zaman Renaissance tadi, iaitu zaman pembaharuan, dan terus kepada zaman revolusi industri, dan telah banyak teori-teori yang telah dicipta oleh orang-orang barat ini. Mereka telah menamakan teori penghukuman ini kepada 4 pecahan, iaitu teori pencegahan, teori pemulihan, teori penghilang keupayaan dan teori pembalasan. Teori-teori ini digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap pesalah setelah dihadapkan ke mahkamah. Mereka menggunakan ideologi ini dan diterapkan ke dalam undang-undang. Okey, kita pergi kepada konsep perundangan Islam di tanah Melayu. Secara umumnya kerajaan Melayu sebelum kedatangan penjajah barat, seperti kita tahu daripada Portugis, Belanda, Inggeris,
dan Jepun yang terakhir sekali. Yang kita tahu seperti di Melaka di awal kewujudannya, ia telah pun melaksanakan perundangan Islam ataupun perundangan syariah seperti mana yang dilaksanakan oleh kerajaan Turki, iaitu kerajaan Uthmaniyah. Konsep, ideologi dan teori perundangan dari Timur Tengah negara Turki ini telah mempengaruhi sistem pentadbiran kerajaan Melayu dahulu. Yang ini dalam sejarah, semua pedagang-pedagang daripada Timur Barat ataupun daripada pedagang daripada Asia Barat, daripada tanah Arab itu, telah datang ke tanah Melayu dan membawa ajaran ini dan menyebarkannya ke seluruh tanah Melayu. Iaitu konsep undang-undang oleh pemerintahan Empire Turki ini telah diluaskan ke seluruh negeri Melaka. Iaitu negeri-negeri yang lain pada zaman sebelum kedatangan Portugis di Melaka itu lagi. Kita tahu Johor, kita tahu Pahang, Perak, Kedah dan sebagainya, di mana ajaran ataupun perundangan Islam ini telah disebarkan. Hukum kanun Melaka setelah sekian lama bertapak di negara ini, dan pada hari ini negara Malaysia masih menggunakan perkataan kanun keseksaan, iaitu perkataan kanun ini juga sebenarnya berasal daripada negara Turki yang digunakan oleh kerajaan Uthmaniyah. Di dalam Akta Jenayah Sivil dan juga Jenayah Syariah, itu sejak pada zaman ataupun sejak pada awal pentadbiran negara selepas merdeka, dan sangat jelas menunjukkan betapa kuat pengaruh ideologi perundangan Islam daripada kanun Undang Melaka ini dan kekal hingga ke hari ini. Kita tahu daripada Melaka itu wujud, dan setelah adanya perundangan Islam di Melaka itu, sehinggalah ke hari ini ianya masih kekal sebagai panduan kepada undang-undang syariah negara ini untuk merujuk apa juga kepada pembaharuan ataupun penambahbaikan kepada undang-undang syariah ini. Dia akan rujuk kepada undang-undang kanun itu sendiri, sama ada ia masih relevan ataupun tidak. Okey, bagi struktur, dimensi, elemen dan sebagainya, di Malaysia seperti kita sedia maklum, Mahkamah Sivil dan Perundangan sedia ada mempunyai kedudukan dan susunan yang telah ditetapkan di dalam perlembagaan negara. Seperti yang kita tahu, Mahkamah Sivil ini mempunyai berbagai-bagai peringkat mahkamahnya, iaitu daripada peringkat yang tertinggi dan sehinggalah yang paling bawah. Sebagai contohnya, yang paling tinggi ialah Mahkamah Persekutuan, yang paling bawah sekali ialah Mahkamah Penghulu yang terakhir sekali, yang diletakkan dalam hierarki Mahkamah Sivil. Bagi Mahkamah Syariah pula, bidang kuasa hanya membicarakan kes-kes terhadap orang Islam sahaja, di mana Mahkamah Syariah ini terdiri daripada 3 peringkat, iaitu di peringkat rayuat, di peringkat rendah dan di peringkat tinggi. Mahkamah ini terdapat di setiap negeri dan salah satu mahkamah perundangan Islam yang tertua di negara ini. Walau bagaimanapun, Mahkamah Syariah ini diletakkan di kelas kedua di dalam perundangan di Malaysia. Okay, pada pelaksanaan undang-undang syariah di Malaysia ini, di mana undang-undang yang termaktub dalam perlembagaan kerajaan negeri Melayu pada masa sebelum kedatangan British adalah undang-undang Islam yang tidak diganggu-gugat oleh kuasa asing. Semua sedia maklum bahawa sebelum kedatangan penjajah asing ini, undang-undang Islam ini dengan gemilangnya telah digunakan di tanah Melayu, di mana semua raja-raja Melayu dibantu oleh seorang arif, iaitu mufti, yang
dilantik oleh Sultan, dan beliau juga menjadi hakim di dalam negeri tersebut. Di samping institusi diraja menjadi sebagai mahkamah rayuan tertinggi di dalam pentadbiran negeri. Undang-Undang Melaka yang wujud sekian lama dan pernah berada di puncak kegemilangannya telah diguna pakai dan sebagai pemangkin kepada perlembagaan Tanah Melayu, di mana Tanah Melayu setelah mencapai kemerdekaan, negara telah banyak merujuk pada hukum kanun Melaka ini dan dipersembahkan kepada Sultan, pun dibincangkan dan digunakan dengan meluas, bukan hanya di Melaka, ke seluruh negeri, terutama di Malaysia. Manakala Undang-Undang Sivil di Tanah Melayu, pelaksanaannya ianya dibawa oleh kerajaan British. Dia maklum di mana kerajaan British ini juga telah mengasingkan undang-undang syariah daripada Majlis Perundangan dan pentadbiran kerajaan British ketika itu. Itulah sebabnya undang-undang syariah ini dipinggirkan semenjak dari kedatangan British. Pihak kerajaan British telah mewujudkan sistem perundangan baru melalui enactment Mahkamah 1919 yang ditubuhkan pada tahun 1919. Tujuan enactment ini diwujudkan ialah semata-mata untuk mengasingkan kuasa perundangan Islam di Tanah Melayu, di mana British juga memperkenalkan Ordinan Mahkamah 1948 yang telah memansuhkan semua peruntukan dalam enactment Mahkamah Sivil yang dibuat pada tahun 1919 dan hanya memperuntukkan kepada Mahkamah Syariah supaya ia diasingkan daripada perundangan negara. Okey, kita pergi kepada isu-isu yang berkaitan dengan isu yang dibincangkan, iaitu yang pertama, pelantikan lewat hakim syariah, di mana sering berlaku kelewatan dalam urusan pelantikan, terutamanya bila keperluan dalam tukaran hakim atau pelantikan hakim yang baru. Perkara ini telah memberi kesan tidak baik kerana telah melewatkan pendengaran kes di mahkamah. Seperti yang kita tahu, bila tiada hakim dan kes tidak boleh dibentangkan, tak boleh dihadapkan ke mahkamah oleh kerana ketiadaan hakim. Yang kedua, iaitu kes tertangguh, mana ekoran daripada pihak-pihak yang terlibat dalam menguruskan kes ataupun peguam masing-masing yang dilihat sukar memberi keputusan atau persetujuan dalam menyebabkan kes yang akan dibicarakan menjadi tertunggak ataupun tertangguh. Seperti juga ketiadaan hakim, dan kes tertangguh ini juga disebabkan oleh kelewatan peguam-peguam yang dilantik. Jika tadi peguam hakim tidak dilantik ataupun lewat dilantik, yang ini peguam yang sudah ada tetapi melewatkan ataupun sukar memberi keputusan sama ada ia benar ataupun ia bersalah. Yang ketiga, melibatkan isu kewangan Islam. Dari segi kewangan Islam ini, kita tahu sistem riba telah ditentang oleh agama Islam. Agama Islam tidak menggunakan sistem riba, di mana dari segi kewangan dan perbankan atau insuran dan sebagainya, Mahkamah Syariah tidak dapat memberi keputusan berkaitan kewangan ini kerana tiada undang-undang muamalat ataupun muamalah bertulis berkaitannya. Seperti saya kata, dalam Islam tidak boleh menggunakan riba. Perkara sedemikian telah memberi impak kepada mahkamah tersebut, sama ada dapat memberi keputusan yang benar ataupun sebaliknya jika ada isu-isu berkaitan dengan kewangan ini. Sebaliknya, dan seperti yang terdapat dalam Akta Kontrak 1950, walaupun
ada akta yang telah diluluskan, tetapi Mahkamah Syariah ni tidak dapat memberikan keputusan. Yang keempat, iaitu had kuasa Mahkamah Syariah. Undang-undang yang diwujudkan hanya boleh dilaksanakan ke atas orang Islam sahaja, sehingga kan terdapat perkara-perkara yang terpaksa menggunakan khidmat Mahkamah Sivil yang lebih tertumpu kepada permasalahan masyarakat secara umum. Kerana Mahkamah Syariah ini hanya untuk orang Islam, maka yang dibicarakan hanyalah untuk orang-orang Islam saja. Orang-orang bukan Islam tidak boleh dibicarakan di Mahkamah Syariah. Okey, kita lihat kepada kekuatan yang terdapat di dalam undang-undang syariah ini, iaitu sistem hukum Kana Melaka yang dikena pakai sehingga ke hari ini di dalam perundangan Islam dapat melahirkan perdamaian, kemakmuran dan keselamatan rakyat terjamin. Semua perkara dapat diuruskan dengan baik dan setiap kesalahan jenayah akan dihukum sesuai dengan perundangan Islam itu sendiri. Maka di sini ternyata undang-undang syariah ini boleh menjadi panduan dalam menjalankan pemerintahan beraja di negara ini, yang mana ianya dapat mengukuhkan dan mengekalkan sistem sosial yang adil. Seperti yang kita tahu, hukum Kanun Melaka ini telah memberikan impak yang sangat baik terhadap negeri-negeri Tanah Melayu dan memberikan kelebihan kepada Sultan ataupun Raja negeri-negeri tersebut untuk bertahta sehingga ke hari ini. Okey, kita lihat kepada kelemahan, iaitu sesebuah negara yang kokoh dan maju mestilah mempunyai undang-undang yang stabil, yang adil dan saksama. Kejatuhan sesebuah kerajaan dan perlembagaannya adalah disebabkan oleh kepincangan pentadbiran dan ketidakadilan dalam menegakkan undang-undang Islam ataupun undang-undang yang tidak dijalankan dengan betul. Islam melarang umatnya menjadikan undang-undang ini sebagai tempat yang asing. Di dalam kehidupan Islam, kita banyak menerima arahan ataupun menerima larangan ataupun ajaran yang dibawa oleh orang terdahulu, iaitu daripada zaman Rasulullah sehingga ke hari ini. Banyak hukum hakam yang kita perlu ikuti. Terdapat beberapa kelemahan di dalam undang-undang syariah ataupun undang-undang Islam ini, iaitu seperti bidang kuasa yang agak terhad, ketidakseragaman undang-undang syariah ini di antara negeri-negeri Melayu, iaitu taraf mahkamah syariah yang dikategorikan sebagai yang terendah ataupun di tahap kedua di dalam perundangan negara. Kita tahu undang-undang Islam ini dipinggirkan oleh kerajaan British di zaman kerajaan British dan disambung ataupun bersambung selepas merdeka lagi, sehingga ke hari ini undang-undang ini seperti dipinggirkan ataupun seperti tidak dilihat sebagai satu undang-undang yang boleh memajukan negara. Okey, kita lihat pada analisis untuk isu ini. Berdasarkan isu-isu yang berlaku, maka boleh dirumuskan bahawa mahkamah syariah di negara ini telah dipinggirkan sejak zaman penjajahan Inggeris dan berlanjutan sehingga negara mencapai kemerdekaan. Kajian juga mendapati terdapat 4 era yang telah mencorakkan perjalanan perundangan Islam, iaitu perundangan Islam zaman penjajah, yang kedua perundangan Islam selepas kemerdekaan, yang ketiga pengembangan undang-undang Islam, dan yang keempat penyelarasan undang-undang Islam, iaitu pada era tahun 80-an.
kita lihat ada penambahbaikan ataupun idea-idea yang boleh membantu perundangan Islam ini lebih maju ataupun boleh diterima oleh rakyat negara ini, dan banyak cadangan ataupun banyak penambahbaikan yang dilakukan dalam akta-akta yang terdapat dalam perlembagaan. Okay, kita sampai kepada kesimpulan, iaitu secara keseluruhannya bahawa kepincangan yang tidak dapat dinafikan di dalam perundangan Islam di negara ini mencapai kemuncaknya dari zaman sebelum merdeka lagi, dan kita tahu peranan kehakiman Mahkamah Syariah ini juga amat terhad dan juga terlalu banyak kelemahan yang terdapat dalam tadbiran dan pengurusan yang berkaitan dengan mahkamah itu sendiri. Ini maksud bila ada kes yang dah dibicarakan, terdapat penangguhan, terdapat kelewatan dan tidak keseragaman di antara negeri-negeri, tidak kesepakatan ini telah menyebabkan banyak kes terpaksa ditangguhkan. Walaupun setengah kelemahan tersebut telah pun diatasi oleh pihak-pihak wajib seperti Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, JKSM, ataupun telah menjadi isu melihat mahkamah ini tidak dijaga ataupun disediakan dengan baik. Walau bagaimanapun rakyat telah melihat perkara ini dan telah menganggap bahawa kerajaan tidak benar-benar mengambil ataupun tidak benar-benar mengambil berat terhadap sistem perundangan Islam. Walau bagaimanapun, masyarakat berharap kerajaan dapat melakukan yang terbaik terhadap undang-undang syariah di negara ini. Ada peranan media cetak juga penting untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan perlu mengenengahkan isu-isu ataupun kes yang ada ataupun kes yang berlaku yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam ini dapat disempurnakan dengan lebih baik dan sebagai membantu mempromosikan keadaan terkini dan kepentingan mahkamah syariah di negara ini. Ini bermaksud media cetak perlu untuk memberitahu pada masyarakat umum, iaitu netizen, supaya dapat dijelaskan yang mana kerajaan juga telah banyak melakukan penambahbaikan terhadap institusi perundangan Islam di Malaysia. Sekian, terima kasih.